Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelawak zaman Nabi. Nu'aiman ibnu Amru al-Ansari atau Sayyidina Nu'aiman adalah salah seorang sahabat Nabi yang merupakan penduduk Madinah dari kalangan kaum Ansar. Pada waktu perang Badar, dia turut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para sahabat, Nu'aiman terkenal sebagai sahabat yang suka bergurau, sehingga disabdakan oleh baginda, Nu'aiman akan masuk syurga sambil tertawa kerana dia suka membuatku tertawa. Walaupun diketahui beliau berperang dalam peperangan Badar, Uhud, Khandaq dan perang utama yang lain, Nu'aiman kekal sebagai seorang yang berhati ringan, cepat menjawab dan suka bergurau dengan orang lain termasuk Rasulullah. Tiada tarikh lahir yang dicatatkan tentang sahabat ini, tetapi sahabat ini meninggal dunia pada tahun 652 Masihi. Beliau berasal dari Bani An-Najjar, Madinah, dan beliau adalah antara umat Islam yang awal di bandar ini. Beliau adalah salah seorang daripada orang-orang yang berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Aqabah kedua. Beliau menjalinkan hubungan dengan Quraisy apabila berkahwin dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf dan kemudian Ummu Kulthum bin Uqbah ibnu Mu'aid. Maknanya, An-Nu'aiman pernah menjadi pemabuk yang ketagih arak semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah ditangkap dan Nabi telah mengarahkannya dipukul. Beliau juga telah ditangkap buat kali kedua dan kemudian dipukul lagi. Oleh kerana dia masih tidak berputus asa tabiat itu, Nabi mengarahkan supaya dia dipukul dengan kasut. Apabila semua ini tidak meyakinkan beliau untuk berhenti minum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berkata, "Jika dia kembali meminum arak, maka bunuhlah dia." Pengumuman ini adalah yang dahsyat. Dan Umar, salah seorang sahabat Nabi, memahami jika dia kembali ke meminum arak, An-Nu'aiman akan keluar dari keberadaan Islam dan dihukum mati. Umar menjadi terlalu marah dan kebencian dengan berkata, "Laknatullahi alaihi." Semoga Allah melaknatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar pernyataan Umar itu terus berkata, "Jangan melakukan seperti itu. Sesungguhnya dia, iaitu Nu'aiman, seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dosa besar seperti ini tidak meletakkan seseorang di luar jemaah dan rahmat Allah amatlah hampir dengan orang yang beriman." Walaupun bertegas, baginda masih menaruh harapan untuk Nu'aiman memperbaiki diri, terutamanya disebabkan pengorbanan masa lalu sebagai seorang veteran perang Badar. Oleh kerana beliau bukanlah seseorang yang menyembunyikan tindakannya, adalah lebih mudah untuk dia mengakui kesilapannya dan bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah. Inilah yang beliau lakukan dan beliau mendapat perhatian Nabi dan para sahabat yang menikmati senda gurau dan ketawa beliau. Nabi Muhammad SAW kadang-kadang juga bergurau senda dengan keluarga dan sahabat baginda. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika Rasulullah SAW berada di rumah, dialah orang yang paling murah senyum dan ketawa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan bahawa Rasulullah SAW selalu kelihatan ceria, tenang dan santai. Banyak tersenyum di hadapan para sahabat, semangat dan kagum dengan pembicaraan mereka, malah kadang-kala tertawa sehingga terlihat gigi gerahamnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Nabi adalah orang yang murah senyum dan berhati bersih. Sebahagian sahabat mengatakan bahawa gelak tawa Nabi hanya sekadar tersenyum. Namun, sebahagian yang lain mengisahkan bahawa kadang-kala baginda tertawa sehingga terlihat gigi gerahamnya. Namun yang jelas, ketika tertawa, baginda selalu menutup mulutnya dengan telapak tangan. Baginda juga berpesan kepada para sahabat untuk sesekali merehatkan jiwa dan hati. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa baginda bersabda, "Rehatkanlah hati kamu sesaat demi sesaat. Kerana apabila hati telah tumpul, yakni letih, maka ia akan buta." Pada waktu yang lain, baginda juga bersabda, "Orang yang tidak bergembira dan tidak membuat orang lain bergembira adalah orang yang tidak memiliki kebaikan." Rasulullah SAW banyak menerima gurauan Nu'aiman, tetapi dengan perkara yang tidak melampaui batas. Setiap kali gurauan Nu'aiman diajukan kepada baginda, baginda akan menyiasat dahulu sebab dilakukan dengan bertanya, dan tindak balas baginda terhadap jawapan tersebut menggambarkan kepribadian baginda yang bertolak ansur dan penyabar. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW mengunjungi Nu'aiman yang sedang sakit mata. Rasulullah SAW melihat ia sedang asyik makan kurma. Baginda kemudian mengajukan pertanyaan kepadanya, "Bolehkah kamu makan kurma sedangkan matamu sedang sakit?" Nu'aiman menjawab, "Saya makan menggunakan mata yang satu lagi."
Mendengar jawapan Nu'aiman ini, Rasulullah SAW tertawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Pada satu hari, Sayyidina Nu'aiman memberi madu kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah. Madu itu dibeli daripada orang kampung. Ketika dia memberikan madu itu kepada Rasulullah SAW, dia membawa bersama penjual madu tersebut. Tanpa pengetahuan Rasulullah, Sayyidina Nu'aiman menyuruh penjual tersebut meminta wang daripada Rasulullah sebagai ganti harga madu itu. Dan ketika Rasulullah SAW sedang membahagikan madu itu kepada para sahabat yang hadir di rumahnya, penjual tersebut berteriak, "Bayarlah harga maduku itu." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ini pasti idea Nu'aiman." Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, "Mengapa kamu lakukan hal ini?" Nu'aiman menjawab, "Saya ingin mendapatkan kebaikanmu, wahai Rasulullah. Saya tidak mempunyai apa-apa, yakni wang untuk membeli hadiah itu." Rasulullah SAW pun tersenyum dan orang sekeliling baginda turut tertawa dan akhirnya baginda memberi wang kepada penjual tersebut. Di sini dilaporkan bahawa Sayyidina Nu'aiman mendapat dua kebaikan, iaitu dengan Rasulullah dan dengan orang sekeliling baginda menikmati juadah yang enak dan menggembirakan orang lain. Ada seorang lelaki datang dari kampung ingin menghadap Rasulullah SAW, kemudian masuk ke dalam masjid. Dia meninggalkan unta, yakni haiwan tunggangannya, di halaman. Ada sebahagian sahabat yang berkata kepada Nu'aiman, "Sembelihlah haiwan itu, kemudian kita makan dagingnya bersama-sama. Kami sangat ingin makan dagingnya ketika ini. Nanti wang ganti rugi biar Rasulullah SAW yang membayarnya." Para sahabat hanya bergurau saja dan tidak menanggapi dengan serius. Namun tiba-tiba Sayyidina Nu'aiman menyembelih haiwan tersebut. Ketika orang kampung itu keluar dari masjid, dia terkejut dan menjerit kerana haiwan tunggangannya mati. Rasulullah pun keluar rumah dan bertanya, "Siapa yang melakukan hal ini?" Para sahabat menjawab, "Sayyidina Nu'aiman, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah dan para sahabat mencari Nu'aiman dan menjumpainya sedang bersembunyi di sebalik pelepah kurma di dalam parit tidak jauh dari rumah Duba'ah bin Al-Zubair bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW dapat menemui kerana ada seorang yang memberitahu tempat persembunyian Sayyidina Nu'aiman. Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya keluar dan melihat wajah Nu'aiman penuh dengan debu. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Mengapa kamu melakukan hal ini?" Nu'aiman menjawab, "Orang-orang yang menunjukkan tempat aku bersembunyilah yang menyuruhku melakukan hal ini, wahai Rasulullah." Setelah mendengar jawapan itu, Rasulullah SAW membuang debu yang ada di wajah Nu'aiman dengan senyuman. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengganti harga unta yang disembelih itu. Pada suatu ketika, Abu Bakar dan beberapa sahabat pergi berdagangan ke Busra. Pelbagai orang dalam perjalanan tersebut yang telah diberikan tugas tetap. Suhaibit ibn Harmalah telah dipertanggungjawabkan untuk makanan dan peruntukan. Sayyidina Nu'aiman adalah salah satu ahli kumpulan itu dan dalam perjalanan tersebut, beliau berasa lapar dan meminta Suhaibit untuk makanan. Sayyidina Suhaibit enggan dan Sayyidina Nu'aiman berkata kepadanya, "Adakah anda tahu apa yang saya akan lakukan lagi dengan kamu?" Dan seterusnya memberi amaran dan mengancamnya, tetapi Sayyidina Suhaibit menolak. Sayyidina Nu'aiman kemudiannya pergi kepada sekumpulan orang-orang Arab di pasar dan berkata kepada mereka, "Adakah anda ingin mempunyai hamba yang kuat dan tegap yang saya boleh jual kepada anda?" Mereka setuju dan Sayyidina Nu'aiman meneruskan, "Dia itu pandai bercakap dan sangat petah. Dia akan menentang anda dan berkata, 'Saya orang yang bebas,' tapi janganlah mendengar cakapnya itu." Orang tersebut membayar harga hamba 10 keping emas dan Sayyidina Nu'aiman menerimanya dan transaksi berjalan dengan lancar sekali seperti tiada muslihat di sebaliknya. Pembeli mengiringi beliau untuk mengambil hambanya. Sayyidina Nu'aiman terus menunjuk ke Suhaibit dan berkata, "Inilah hamba yang saya jual kepada anda." Lelaki tersebut memegang Suhaibit dan terus dia berseru sekuat hati untuk dibebaskan. "Saya orang bebas, saya Suhaibit bin Harmalah." Tetapi mereka tidak menghiraukannya dan mengheretnya di leher seperti yang biasa dilakukan dengan mana-mana hamba. Selama kejadian itu, Sayyidina Nu'aiman tidak ketawa atau mengelitkan kelopak mata pun. Beliau kekal tenang dan benar-benar serius. Manakala Sayyidina Suhaibit terus berkeras. Rakan dagangan sekumpulan dengan Suhaibit menyedari apa yang berlaku, bergegas mencari Sayyidina Abu Bakar, pemimpin kafilah itu, yang datang berlari sepantas boleh. Beliau menjelaskan kepada pembeli apa yang telah berlaku dan supaya mereka membebaskan Suhaibit dan mempunyai wang mereka kembali.
Sayyidina Abu Bakar kemudian tertawa terbahak-bahak dan begitu juga Suhaib dan Nuaiman. Kembali di Madinah, kisah itu diceritakan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka semua turut tertawa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.